Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 1. Buka buku teks fiqh. Hari ini kita belajar fiqh. Kita sambung belajar fiqh. Yang lepas kita belajar tentang air. Ustazah dah ajar tentang air. Air ada berapa jenis? Ada 3. Bukan 3, ada 4. Iaitu air mutlak, air musyammas, air musta'mal dengan satu lagi air muqayyad. Muqayyad ke muqayyad? Muqayyad dah kot. Air muqayyad ni apa? Muqayyad. Airnya air yang dah dicampur dengan air mutlak, yang dah dicampur dengan contoh sirap, air kopi, itulah air muqayyad. Air mutlak, air yang bersih, yang tak campur apa-apa. Contohnya air hujan, air laut, air sungai, air tasik, air terjun. Itu air mutlak. Salji, embun, itu air mutlak. Boleh berwuduk dengan air mutlak. Seterusnya air musta'mal. Musta'mal ni air yang dah guna. Awak dah buat guna, ambil wuduk contohnya. Air tu suci, bersih, tapi tak boleh nak ambil wuduk lagi sekali dengan air tu. Tak boleh buat mandi wajib. Air tu dah digunakan. Okey, tapi boleh nak buat cuci kereta ke, nak buat cuci motor ke, nak buat basuh pinggan, boleh guna air musta'mal. Tapi tak boleh buat untuk bersuci daripada hadas. Okey, seterusnya air musyammas. Air apa? Musyammas. Air musyammas ni air yang terkena matahari. Airnya terdedah dengan matahari pada jangka masa yang lama. Airnya tak digalakkan untuk guna. Airnya still masih lagi berkualiti, boleh guna untuk berwuduk dan bersih, tapi tak digalakkan guna sebab takut berbahaya untuk kesihatan kita. Itu air musyammas. Dan yang terakhir air mutanajis. Okey, air mutanajis ni langsung tak boleh guna, kena buang je terus. Air mutanajis ni dah terkena najis, dah tak suci langsung. Kita boleh buang je. Itu je kita boleh buat kat dia. Lepas tu Ustazah ada terangkan pasal tentang kalau kolam ada najis dalam tu, selagi tak berubah warna, tak bau, tak berubah rasa, boleh gunakan. Kalau lebih 2 kolah. 2 kolah. Okey. Okey, hari ni kita belajar istinja. Istinja. Okey, istinja, kita tengok apa tu istinja. Istinja ialah, ikut Ustazah istinja ialah menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang terdapat pada kubul atau dubur selepas membuang air kecil atau air besar. Okey, maksudnya kita istinja ni kalau kita panggil cebok. Apa dia? Cebok. Kalau orang Pantai Timur, cebok tu gayung, tapi cebok ni maksudnya kita cuci kita punya kubul dan dubur. Kubul ni apa? Tempat kita kencing. Dubur ni tempat kita berak, tempat kita buang air besar. Jadi istinja ni maksud dia menghilangkan najis lepas kita buang air kecil dan buang air besar. Hilangkan najis kat alat kita. Alat kita buang air kecil, alat kita buang air besar. Tempat kita kencing dan tempat kita buang air besar. Itu maksud istinja. Faham? Jadi kalau awak pergi kencing, awak pergi berak ke, lepas tu awak cuci dengan air, awak cuci awak punya tut-tut tu, itulah istinja. Itulah istinja namanya. Okey, faham? Contoh kucing. Kucing lepas dia, tak payahlah cakap kucing. Kucing ni geli sikit nak cakap. Kalau dia istinja tu macam mana? Tak payahlah, haiwan tak payah.
Okey, hukum istinja Hukum istinja ialah wajib bagi setiap umat Islam. Beristinja wajib dilakukan sama ada dengan air atau batu. Tetapi menggunakan kedua-duanya sekali adalah lebih afdal. Dengar tu. Selepas qada hajat, membuang air kecil atau air besar. Hukum istinja lepas buang air kecil, lepas buang air besar ni wajib bersihkan awak punya dubur dan kubul, awak punya tempat kencing dan tempat buang air besar. Punggung awak dan awak punya tempat buang air kecil. Wajib bersihkan lepas awak buang air kecil, lepas awak buang air besar. Bersihkan betul-betul tau, bukan sembah air je, awak kena gosok. Kalau kat sini dia guna air ataupun batu. Gosok pakai batu. Maksudnya kena gosok lah, bukan sembah air je. Gitu maksudnya. Okey? Pakai batu ni kalau tak ada air ke, boleh lah. Tapi tak payah pakai batu lah, bahaya. Nanti benda lain pula jadi. Okey, semula tadi hukum istinja adalah wajib bersihkan lepas buang air kecil, buang air besar. Tak boleh awak dah kencing, awak dah berak, awak tak cuci pun awak punya tu. Pergi terus main. Tak boleh. Bahaya, berkuman, berpenyakit. Okey, alat-alat istinja maksudnya benda-benda yang kita boleh buat untuk istinja. Contohnya yang biasa kita guna air paip, itu adalah air mutlak. Kita cuci pakai air paip. Seterusnya adalah batu. 2 batu. Sekurang-kurangnya kalau nak berstinja pakai batu, sekurang-kurangnya 2 batu. Ataupun 2 bahagian. Contoh batu, contohnya batu, tertayang pula ya. Contoh batu, bahagian sini dengan bahagian sini. Itu dah dikira 2 bahagian lah. Tak boleh awak berstinja pakai 1 bahagian je, tak bersih. Syarat dia mesti sekurang-kurangnya 2 batu atau 2 bahagian. Kalau batu tu besar kan, boleh lah. Okey, seterusnya benda-benda kesat dan kering. Contohnya tisu, daun kering atau kulit kayu. Benda-benda ni boleh buat guna istinja. Tapi kalau tak ada air lah. Kalau ada air, gunalah air. Sebab benda-benda ni kita tak tahu benda tu. Contoh macam kulit kayu ke, daun kering ke, takut kita tersalah pilih, kita terambil daun kering yang beracun ke, ataupun berkuman ke, berpenyakit ke, kotor kan. Jadi selagi ada air, gunalah air. Kalau tak ada air, baru boleh guna alat-alat yang lain. Okey. Seterusnya syarat-syarat alat istinja. Alat yang kering, kita kalau nak beristinja tak ada air, kita kena guna alat yang kering dan kesat. Alat kering dan alat yang kesat. Alat yang licin tak digunakan untuk beristinja, seperti plastik. Plastik tak boleh buat istinja, licin. Kena alat yang kesat, tisu ke, kertas ke. Alat itu tidak tercatat dengan nama Allah. Contohnya kitab. Kitab ni kan dalam ni ada nama Allah. Awak tak boleh buat istinja kertas ni. Cari benda lain. Ayat Al-Quran dan seumpamanya ni pun tak boleh guna buat istinja. Dan termasuk juga tulang. Tulang tak boleh buat istinja. Sebab tulang ni dia najis. Awak tak boleh beristinja dengan najis. Najis tu awak sekali najis. Okey, syarat-syarat istinja selain daripada air, tidak ada benda lain yang melekat di tempat keluar najis seperti debu dan tanah. Itu dia. Najis yang keluar tidak memilih tempat lain seperti betis dan peha. Tidak meleleh ke tempat lain seperti betis dan peha. Alat yang digunakan mestilah suci, bersih dan kering. Najis yang ada pada kubul atau dubur belum kering. Itu syarat nak beristinja selain daripada air. Ni contoh bahan-bahan: batu, kayu dan ni daun kering. Okey, banyak lagi Saya rasa kita sambung nanti. Kita sambung untuk akan datang Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.